أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid, Setiausaha Masjid Abdul Rahman Putra, Qaryah Keladi, Daerah Kulim, Kedah Darul Aman. Yang saya kasihi lagi saya hormati pegawai-pegawai dan seluruh ahli dan kuasa Masjid Abdul Rahman Putra, Qaryah Keladi, para asatizah, tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat taufik, kekuatan, kekuasaan, taufik untuk kita berkumpul di masjid pada malam ini 4 Syakban 1443 Hijri bersamaan 6 Mac 2022. Pesan guru saya. Sebelum tu saya minta maaf lah, Ustaz Rashid dan seluruh ahli tan kuasa. Awal-awal saya mengaku saya tak pandai ceramah. Senang, saya tak pandai ceramah. Memang mengaku betul-betul. Yang keduanya, saya datang atas hubungan rapat, hubungan baik, dan saya meraihkan persahabatan bersama Tuan Syekh Fawaz bin Datuk Syekh Abdullah Hawangsa, anak Timbalan Mufti Negeri Kedah. Dia pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pegawai Agama Daerah Sik, Naib Qadhi lah Daerah Sik. Sekarang dia berkhidmat di Pulau Langkawi. Waktu dia telefon dan juga berbincang, kemarin saya ada di kawasan ni. Saya hantar anak saya ke Ma'had Tafiz Darus Syatibiyah Junjung. Berbetulan minggu lepas ada majlis tilawah Al-Quran dan pertandingan hafazan peringkat negeri Kedah. Dan alhamdulillah anak saya mewakili negeri Kedah. Jadi saya nak kena selalulah laluan ni. Kulim ni bumi yang diberkati tuan-tuan. InsyaAllah. Nak cerita kata apa? Kita ni ada 2 keadaan saja. Apa dia? Datang rezeki nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Datang bala musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dapat berita baik, dapat cucu, dapat menantu, dapat kerja, dapat rezeki, dapat gaji, segala kenikmatan yang bersedap-sedap atasnya, kita senyum seronok gembira. Tiba-tiba datang musibah, kita tak boleh senyum. Kita belum benar-benar beriman. Sebab segala sesuatu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tentu siap benda tu. Sampai masa jadi. Sampai masa COVID-19. Sampai masa PKP. Sampai masa kita mati. Dia gitu. Nak cerita kata apa? Segala keadaan kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa dia? Segala puji bagi Allah, bagi segala keadaan. Tu bila kita dapat ujian musibah dan seumpamanya. Maknanya kita boleh dua-dua. Berita gembira kita senyum, musibah kita senyum. Itu benar-benar orang beriman. Itu makam tinggilah. Kita ni termasuk saya orang awam, dia tak boleh tahan juga. Kadang-kadang dia nak menangis, dia nak rasa sedih. Itu fitrah kejadian kita. Tapi atas kita pegang tauhid ahli sunnah wal jamaah, kita genggam kemas-kemas insya-Allah. Jadi saya datang ni keduanya kerana saya ingat pesan almarhum guru saya. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa rahimahullahu taala. Apa dia kata? Sebab saya selalu berkhidmat untuk dia. Saya setiausaha pondok Tuan Guru Haji Saleh.
Jadi dia kata, mu buat kebajikan untuk aku banyak-banyak. Maksudnya akhir hayat dia tu dia pesan kepada saya, kepada ramai lagi lah orang-orang yang rapat dengan dia, banyak-banyak buat kebajikan untuk aku, dia kata. Salah satu kebajikan yang boleh kita buat ialah memanjangkan ilmunya, menyebarluaskan pesanan dan nasihatnya. Itulah yang saya dapat taufik, maksudnya kekuatan untuk hadir. Nak sukat diri saya ni, Masya Allah, rasa macam Allahu Akbar. Yang jemputan asal tu memang hebat lah. Sepatutnya lah atas asbab tertentu, Allah dah tentu dah daripada azali macam ni nak jadi. Timbul saja masa jadi. Jadi alhamdulillah saya dapat berkenalan dengan tuan-tuan. Tengok muka semua ahli syurga ni. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Dalam setiap majlis, saya ni banyak ikut fi'lun syaikhuna. Apa dia? Perangai tuan guru. Jadi kata tuan guru, beza mengaji sekolah dengan mengaji pondok ni tak sama. Beza di mana tuan-tuan? Beza kelakuan murid, dia tak ikut guru dia di sekolah. Dia ada hal dia, kelakuan dia. Tapi di pondok, pusat-pusat pengajian khasnya ramai yang ikut guru. Cara palut serban, cara berjalan, pemakaian, cakap dan seumpamanya. Maksudnya pengaruh guru itu kuat kepada anak-anak murid. Anak cerita kata apa? Guru yang baik ini murabbi, dia membimbing anak-anak murid, masyarakat kenal Tuhan. Itulah satu-satunya tanggungjawab yang sangat besar dan sangat mulia. Dan kita kena ikram, kena muliakan, kena menghormati, meraihkan tuan-tuan guru, para alim ulama. Mereka tidak ada upah, tidak ada gaji. Tetapi kalam, nasihat, mutiara yang keluar daripada mulut mereka itu sangat bernilai. Bahkan kita baru sedar, ya Allah, aku baru sedar inilah jalan sebenar. Kadang-kadang kita umur 40 baru Allah jentik hati kita. Kadang-kadang umur 50 baru Allah jentik hati kita untuk kenal Allah. Kadang-kadang lepas pencen baru dijentik hati ke masjid. Dulu kalau tanya, sibuk tak dan? Dulu. Jadi sekarang ni, tuan-tuan semua ni dianggap orang-orang istimewa bagi saya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana tuan-tuan hadir di rumah Allah. Berada dalam majlis ilmu. Sesungguhnya ada sejenis malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan khas untuk mencari di mana ada majlis ilmu. Ada sahaja, dia akan panggil sekalian makhluk, malaikat. Jenis malaikat yang sama macam dia tu, kerja dia ialah mengurungi ataupun berada sekeliling. Dalam majlis ilmu tu, sayap dia akan hampar masuk bawah punggung kita semua ni. Cuba tuan-tuan pegang, ada berasa apa tak? Kapek tak? Sebab dia berjirim latif. Malaikat dia halus. Kalau tidak kapal terbang lama dah langgar dah. Apa tugas malaikat ini yang khusus dihantar oleh Allah untuk majlis-majlis ilmu, mendoakan keampunan, kerahmatan kepada sekalian yang berada dalam majlis ini daripada mula sampai habis. Sebab tu kita kena kasih cinta kepada majlis ilmu. Untung hanya orang yang keluar rumah, hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang keluar rumah ke majlis ilmu, Allah permudahkan jalan ke syurga. Syarat kena keluar rumah. Rumah tepi masjid, dia dengar speaker, dia tak mari. Tak termasuk dalam kategori ni. Tak termasuk. Dia kata, pergi masjid pun serupa. Baik duduk rumah. Dua dalam satu. Tengok TV boleh, dengar kuliah pun boleh. Tak jadi. Kena hadir, keluar rumah, menuju ke masjid, tempat majlis ilmu, insya-Allah akan dapat. Besar sangat-sangat tuan-tuan. Jika kita rajin menadah telinga, kita dengar tuan-tuan guru mensyarahkan kitab-kitab, insya-Allah kita akan jumpa betapa hebat dan besarnya kelebihan dalam majlis ilmu. Insya-Allah saya doakan memoga diri saya, tuan-tuan, puan-puan istiqamah dalam majlis ilmu. Ramai sangat dah mata saya melihat. Umur saya ni muda lagi, tak sampai 80 lagi. Baru 50 lebih. Nak cerita kata apa? Saya ni suka perhati kelakuan masyarakat. Majoriti yang ahli majlis ilmu, ahli jemaah tegar, suka tolong masyarakat, semua mendapat kesudahan yang baik. Husnul khatimah.
cemburu saya. Yang selalu masuk viral baru ni tu, orang Korea saya. Yang mati dalam masjid tu, di Sungai Pasiang, saya. Sungai Petani tu. Lepas sembahyang subuh, baca Al-Quran, pastinya berwudu, dia meninggal ketika itu. Apa rahsia dia? Sejak kecil, sampai dia kahwin, dia suka sembahyang berjemaah. Dah kahwin, dia tarbiyah keluarganya suka jemaah. Setiap minggu dia berulang dari Sungai Petani ke Sik untuk mengaji di pondok setiap hari Jumaat. Dia suka kepada masyarakat. Dia salah seorang ahli unit amal dulu ni. Dia tak pernah marah orang. Muka dia sentiasa senyum. Sampai mati, dia senyum. Saya tengok sini, Masya Allah, Tabarakallah. Habuan dia. Bila disiasat, beberapa orang lain yang sama di Korea saya, semua dia punya kelakuan sama. Suka majlis ilmu, suka hadir jemaah, solat 5 waktu, suka tolong orang ramai. 3 benda ni susah nak buat. Tapi mereka orang biasa, tapi boleh buat benda yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Al-umur bil khawatim. Urusan kita ni disukat yang terakhir. Bukan hak mula-mula tu. Hak mula-mula dulu tak adil. Dia mula dengan kufur, dia mula dengan fasik, dia mula dengan kosong. Kita mula anak tok guru dah, untung kita anak tok mufti dah. Yang bimbang last tu. Macam kita pergi highway tuan-tuan. Highway kita banding, yang pakai RFID ke, Smart Tag ke, Touch and Go ke, pakai tunai, hak mana lambat? Pakai tunai lambat, kena beratur panjang. Kalau pakai RFID tak dan sampai dia buka dah. Kita nak kesudahan yang baik. Al-umur bil khawatim.